Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya kita dapat bersama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada tengah hari ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab 22 Dosa Hati Manusia. Dan kita masih lagi dalam membahaskan tajuk yang ketiga yang melibatkan hati manusia, iaitulah bakhil, yang kita dah bincangkan sebelum daripada ini tentang pentakrifan bakhil, yang merupakan sifat yang wujud dalam diri ataupun dalam hati seseorang manusia itu, yang tindakannya itu akan menyebabkan dia terlalu mencintai harta bendanya, wang ringgit dan sebagainya, yang akhirnya menyebabkan berlakunya kebakhilan. Dan ia juga wujud sebab dia bimbang hartanya akan hilang, kan? Sebab yalah, bila bakhil ni harta tu ada dekat dia, jadi dia takut hilang atau berkurangan atau susut, yang menyebabkan berlakulah sifat bakhil yang berkenaan. Baik, untuk tengah hari ini kita akan sambung perbahasan kita dalam kitab muka surat 17 pada ayat yang di bawah. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Lail ayat 8 hingga ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Adapun orang yang bakhil dan sombong dan mendustakan adanya kebajikan, maka kami akan sediakan baginya jalan yang susah. Hartanya tidak
bermanfaat baginya apabila ia mati. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, jelas dalam ayat 8 hingga ayat 11 dalam surah Al-Lail ini, Allah Ta'ala memberi amaran yang keras, amaran secara terbuka, yang tidak ada berselindung. Allah mengingatkan pada kita tentang orang-orang yang bakhil. Disebut kalimah bakhil. Bakhil ini bahasa Arab, Melayu pun terjemah jadi bakhil, atau kedekut, atau tamakkan harta, atau apa juga istilah yang kita dah pernah bahaskan dulu. Allah warning dalam ayat ini orang yang bakhil dan sombong. Biasanya lah orang bakhil ni dia sombong sikit. Dan tengok Haji bakhil, sombong sikit kan, dia ada sombong. Dia bergaul pun dengan orang berada saja. Bahasa dia begitu kan. Orang bawah ni dia tak campur sangat. Jadi biasanya bila bakhil, orang itu ada sifat sombong. Sebab kalau dia tidak sombong, dia sedar diri, dia tak bakhil. Orang yang bakhil ni orang yang sombong dan orang yang mendustakan adanya kebajikan. Yang bahasa mudah dia tak nak buat baik. Orang sombong, orang bakhil, dan orang yang mendustakan kebajikan, yang tak percaya, yang tak nak buat baik. Na'udzubillah min zalik. 3 golongan ni kita kena jauh. Bakhil, kemudian sombong, kemudian tak nak buat baik. Maka kesan dia apa? Allah akan susahkan hidup dia. Allah akan susahkan jalan hidup dia. Dan yang lebih buruk kesannya lagi adalah hartanya tidak memberi manfaat selepas dia mati. Betul lah, Allah sebut tu dah betul sangat-sangat. Sebab dah masa hidup dia tidak manfaat harta. Macam mana harta tu nak bermanfaat pada dia selepas dia mati? Tak jadi. Jadi orang yang ada harta tetapi bakhil, kesan dia harta itu tidak bermanfaat baginya selepas dia mati. Dan lebih berat, Allah susahkan jalan hidup. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya selalu sebut, ustaz lain pun selalu ingatkan pada kita semua, perjalanan hidup kita hari ini Allah Ta'ala yang susun atur. Walaupun kita berusaha untuk mengaturnya, tetapi aturan daripada Allah itu yang paling terbaik. Kita cuba susun, dan Allah sebenarnya yang menyusun. Baik itu kadang-kala yang kita susun, yang kita target tak dapat, tapi kita dapat apa yang Allah susun. Kita ada anak 5 orang, 4 orang, kita susun yang terbaik macam yang kita harap, tapi tak jadi semua. Sebab di sana Allah telah menyusun dan merancang yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebab itu kita sebut dah selalu, kita kena akur dengan penyusunan yang Allah buat, yang Allah dah susun untuk kita. Sebab kita diajar untuk berusaha, betul, berikhtiar, bertawakal. Selepas kita dah buat semua, lepas tu kita serah pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kita serah.
Tapi apa yang terjadi selepas itu, wajarlah kita bersyukur. Saya selalu sebut, kita nak keluar rumah, naik kenderaan, tak kira kereta motor dan sebagainya, bismillah tawakal ala Allah, semua doa kita baca, dan kita bawa kenderaan kita memandu dengan kaedah yang sewajarnya, dan jadi apa-apa dalam perjalanan itu Allah dah susun. Tapi bila berjadi sesuatu, syarat kena redha, kena sabar. Dalam 2-3 hari ini saya bermusafir, naik kenderaan, bimbang juga. Tapi saya tengok 2 kali dah dalam berderet ni, bersusun kejadian yang hampir sama. Malam tadi saya balik, turun daripada Cameron Highland, pergi cuti sekejap lah, tempat sejuk, cari panda kalau ada. Tapi tak jumpa. Jadi bila turun daripada Simpang Pulai, lepas Gopeng nak masuk Tapah, ada aksiden. Baru jadi, kereta bersusun panjang, tapi opposite lah, yang nak naik ke utara. Dalam gelap tu saya nampak lah ada satu kereta yang tayar belakang dia naik atas cermin depan kereta yang satu lagi. Maknanya 2 tayar dia naik atas bonet kereta depan kereta yang satu lagi. Saya tak nampak lah dalam gelap tu ada yang mati ke apa, tapi nampak ambulans ada, polis pun ada. Nampak aksiden tu agak ngeri juga. Hari Ahad saya nak pergi Kelang, kuliah maghrib, opposite juga saya ikut NKVE daripada Bukit Rajah punya tol nak masuk Setia Alam. Mungkin tuan dapat gambar tu, van duduk atas kereta Honda City kan, mati 3 orang. Yang tu saya tengok. Jadi kita dah usaha ni memandu bismillah tawakal, Allah susun jadi begitu, mati kan. Jadi Islam ajar kita redha, sabar selepas kita usaha. Dan kita kena ingat, penyusunan hidup ni Allah yang susun. Jadi bila Allah susun, bahasa mudah dia, remote tu dekat Allah. Remote kita ni dekat Allah, dia yang picit kan? Kontrolnya datang dekat hati kita, bateri dia. Allah yang picit, bateri itu duduk kat hati, dia jalan. Kita jadi baik, kita jadi tak baik, separuh tak baik. Apa yang jadi hari ni Allah dah susun. Tapi yang penting, link kita dengan dia jangan putus. Lepas tu saya kata tadi, jangan, Allah pesan ni, saya ulang saja. Allah kata jangan bakhil, tamak, kedekut, sayang dengan harta yang ada, terlalu sayang. Sayang tu memang ada kan, terlalu sayang, dia tak ada memberi manfaat. Tuan-tuan pergilah tanya kawan-kawan kita, adik-beradik kita, jiran kita yang rajin sedekah ni, tu tanya rahsia dia. Pernah tanya tak rahsia orang yang rajin sedekah? Tanya dia, Pak Haji, kenapa Pak Haji rajin benar sedekah duit ni? Apa dia nak jawab? Saya pernah cerita pada tuan-tuan, saya pernah tanya pada satu orang anak murid, rajin sedekah. Bukan setakat rajin, amount dia pula mengerikan. Dia tengok dia sedekah tu menakutkan kan. Sekali sedekah tabung, orang lain RM10, RM20, dia RM200, RM500 sekali bubuh. Menakutkan kita yang menengoknya. Dia tak ada apa-apa pun. Tanya dia, macam mana boleh rajin sedekah banyak? Jawapan dia senang aja, ini bukan duit saya Ustaz. Habis duit siapa? Allah punya. Itu jawapan dia. Ni jawapan tasawuf. Kalau kita tak faham, memang tasawuf jawab dia. Jawapan tasawuf. Allah punya, saya tolong pegang saja. Habis ha?
Saya tolong pegang. Allah punya, tak ada hal. Bagi je ustaz, bukan saya punya. Apa nak heran? Allah punya, ambil bagi. Bukan saya punya. Senang kan? Tapi nak sampai yang itu lambatlah, sebab dah makan coklat banyak. Kan? Babi pun pening. Sekejap halal, sekejap haram kan? Babi pun nak bunuh diri tak adil tuan. Pening ni. Ada orang tanya saya tuan, dia ingat kilang Cadbury tu saya punya ke apa? Dia kata, apa hukum babi yang makan coklat yang ada DNA babi? Macam mana nak jawab? Orang cerita orang, dia kita tanya soalan babi pula. Babi makan coklat yang ada DNA babi. Apa jawapan ni? 2 kali babi. Kan? Jadi tuan-tuan, dia macam ni. Saya cerita sikit lah bab coklat ni kan, sebab rakyat Malaysia dah pening. Sekejap halal, sekejap haram. JAKIM kata okey pula, Majlis Fatwa kata okey, Kementerian Kesihatan kata kami mempertahankan keputusan kami kan. Saya tidak memihak kepada mana-mana. Saya bukan jurucakap Cadbury ni kan. Tapi saya kuliah baru ni di satu masjid, Isra' Mi'raj. Besar masjid dia. Habis kuliah, lepas isyak makan nasi. Sambil makan, ada satu hamba Allah datang jumpa saya. Dia tak makan, saya yang makan nasi. Dia duduk sebelah. Ustaz, tadi ustaz cerita coklat haram apa semua, Cadbury, mana ustaz dapat fakta? Saya kata, saya ada sebut, tapi saya tak sebut jenama. Saya tak sebut jenama Cadbury. Saya kata, hari ni orang sibuk bising pasal ada coklat yang ada DNA babi. Saya tak sebut jenama coklat. Jadi dia tu dengar macam saya sebut nama Cadbury. Saya kata, entah cakap baik-baik, anda tak sebut nama jenama. Tak apalah, dia kata, ustaz tahu tu daripada mana? Saya kata, dengar radio, tengok TV, dalam internet, orang bercakap satu Malaysia. Dia kata macam ni lah ustaz, saya nak maklum dekat ustaz, coklat Cadbury ini halal 100%. Dia kata saya tanya, entah kerja mana? Ana kerja Cadbury ustaz. Dia kerja kilang Cadbury Shah Alam kan. Jadi saya tanya balik, entah cakap betul-betul ni? Habis macam mana insiden yang berlaku sekarang ni? Dia kata, kalau ikut bahasa mudah dia, ini cerita bisnes kan, orang nak burukkan bisnes. Kalau ustaz tengok yang tersebar tu, spelling dia tak betul ustaz. Ejaan Cadbury itu salah. Yang tersebar tu, tapi dia guna logo Cadbury. Dia katalah. Tapi memang saya check balik, memang betul pun. CAB, Cadbury CAD kan. Habis tu saya kata, apa cerita sekarang? Dia kata, Kementerian Kesihatan pun datang, JAKIM pun datang, ambil sampel semua. Ni cerita minggu lepas ni. Itu yang baru keluar keputusan semalam kan. Semalam ke dulu semalam. Jadi A to Z ustaz, insya-Allah semua halal. Dia katalah. Jadi saya sampaikan apa yang dia sebut. Jadi terpulang, tuan-tuan nak telan ke tak telan, suka hati tuan-tuan. Tapi yang pangkal dia, kalau tak makan coklat pun tak matilah. Itu je cerita dia. Tapi kalau nak telan sila, tak nak telan pun tak apa. Yang dah tertelan, kita tak tahu ada isi apa-apa dalam dia. Tak payah nak tukar darah pula. Ada orang naiklah semangat dia, nak samak mulut, kau nak kunyah tanah liat ke apa kan. Jadi tuan-tuan, sebab itu kadang-kadang benda-benda macam ni bila timbul, bagus juga biar ada kesedaran kan. Sebab kadang kita telan aja, tak tengok apa benda pun. Saya tengok kat tempat saya Seri Gombak, ada satu kedai. Dia bukan kedai mamak kan, tapi kedai ada gambar daun pisang. Daun pisang ni kedai Hindu lah. Tulisan gulung-gulung. Lepas tu saya tengok orang Melayu duduk kedai-kedai tu minum teh tarik, macam tak ada rasa bersalah. Saya tak kata haram, tapi
Kan banyak kedai yang lebih Melayu ataupun mamak yang kita kata Muslim, yang kita lebih yakin, dah nampak dah logo daun pisang, confirm. Kan kalau kedai India tu memang dia daun pisang je gambar kedai dia. Boleh duduk minum teh tarik, saya tengok pun risau. Tapi yang minum relax aja, sendawa 3 kali. Tak ada apa-apa. Jadi bila masuk makanan, minuman hak jenis macam tu, yang kita kata ada unsur-unsur syubhah dan sebagainya, itu yang orang kita kata otak jadi lembab, mengaji tak faham-faham sampai koyak kitab. Salah yang koyak kita ustaz, sebab kita tak ada kitab. Tu yang tak koyak tu kan. Jadi sebab itu tuan-tuan, pertama sekali balik cerita tadi, terlepas ke coklat pula. Balik cerita bakhil tadi. Jangan jadi bakhil. Harta yang kita ada, ingat Allah bagi, Allah suka kita kongsikan dengan orang lain, dan ada ruang kita bantu manusia-manusia yang lain. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook kami, bukan Facebook saya kata Facebook kami kan. Kalau tuan-tuan ada Facebook boleh cari. Dulu saya ada promo lama dah, tahun lepas kot, Geng Ustaz Cintakan Ulama. Itu dia punya Facebook dia lah kan. Saya tengok daripada semalam sampai hari ni, dia punya page likers tu mendadak naik. Sebab dulu semalam lah, ada 3, 4, 5 orang wakil Geng Ustaz pergi hantar sumbangan. Hasil yang kami kutip adalah sikit berapa ribu yang kami dapat, kita hantar ke anak-anak yatim yang mak ayah dia aksiden mati, 5 beranak tu kan. Mak ayah dia pecah kepala tu, kena langgar lori dekat jalan kat Ceras tu kan. Jadi kami wakil Geng Ustaz ni, kami pergi serah semalam dekat Sungkai. Tidak, dia duduk Ceras, mungkin bawa balik ke rumah waris dia kot, makcik dia di Sungkai. Jadi bila kita masukkan gambar tu dan kami tembak dalam Facebook kami masing-masing, nampak keprihatinan masyarakat tu besar. Saya minta akaun bank, minta alamat, minta motepo waris. Ada seorang tu personal message dalam Facebook tu. Saya salah seorang admin dia. Jadi saya baca, dia kata, Ustaz, saya pelajar college, kami nak buat collection, nak hantar ke situ. Ada nombor telefon tak? Jadi maknanya tuan-tuan, rakyat Malaysia kita ni prihatin, alhamdulillah. Maknanya ini budaya yang kita nak amalkan, supaya penyakit bakhil tu jangan bersarang kan. Sebab tak ada manfaat, kesan dia lebih buruk tu lebih banyak daripada yang baik. Saya dah cerita dah awal tadi kan, watak Haji Bakhil tu cukup lah. P. Ramlee buat filem Labu-Labi, ada Haji Bakhil yang menggambarkan ngerinya bakhil tu. Dia dah tunjuk lah dalam filem tu, menjadi iktibar kita yang melihat kan, dengan kedekut, orang datang tak derma, demam terus kan. Jadi benda-benda ni dia akan jadi macam tu, sebab terlalu sayang pada harta. Saya ada satu grup dalam WhatsApp lah. Grup tu dia panggil Kelas Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang, MAR. Jadi dalam tu semua anak-anak murid saya yang ikut kelas saya secara berkitab, sebulan 2 kali. Dan ustaz-ustaz lain jugalah. Kita buat lepas isyak 9.30, 10.30. Jadi malam tadi diorang masuk dalam grup, saya baca lah. Diorang komen kata, macam mana ustaz malam ni asyik ketuk mic je, mic rosak, mic tak berapa sedap bunyi dia kan. Sikit-sikit ustaz terketuk, sikit-sikit ustaz terketuk. Jadi anak saya pun celah lah dalam tu. Saya kata minta AJK tolong cek balik lah, masalah wayar ke, mic perlu tukar ke apa benda, tolong cek balik. Lepas tu ada komen, masuk seorang, dia kata tak apalah ustaz,
cuba minta AJK cek tengok, kalau perlu ganti baru berapa, bagi tahu saya bayar semua. Selesai masalah. Bila ada orang yang prihatin, tak sayang harta benda, tak kira lah status dia Datin Seri ke apa benda, tak kisahlah. Tapi yang penting pemurah tu besar pahala tuan. Walaupun dia ganti mic saja, dia tak pergi kuliah, besar pahala. Tapi jangan buat gitu. Semua mic Hatu Malaysia dia sponsor, dia duduk rumah aja. Makan pahala mic pun okey dah ustaz, kata dia kan. Tapi kalau dia datang, itu lagi baik lah kan. Dia datang, dia sponsor, dia mengaji, itu lagi laju masuk syurganya. Jadi sebab itu yang pertama Allah pesan bakhil. Yang kedua tadi sombong. Sombong ni kita tahulah menolak kebenaran. Nabi kata batarul haq, orang yang sombong antaranya Nabi kata yang menolak kebenaran. Dia tahu benda tu benar, tolak, letak tepi, tak nak buat. Sedangkan wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan olehmu wahai Muhammad, kebenaran itu adalah perkara yang datang daripada Tuhan kamu. Kebenaran ni datang daripada Allah. Jadi bermakna apa sahaja aturan, arahan, benda yang datang daripada Allah, itu namanya kebenaran yang kita sebagai hambanya tak boleh tolak. Minggu lepas kita raikan Isra' dan Mi'raj. Kita dah duduk dalam bulan Sya'ban. Bulan Rejab sudah berlalu, Ramadan menjelang tiba, insya-Allah, panjang umur kan. Jadi bila duduk dalam bulan Rejab tadi, kita bahas bab Isra', yang menggambarkan dalam perjalanan itu allazi asra bi'abdihi, Allah adalah Tuhan yang memperjalankan hambanya. Dan hambanya dalam ayat itu merujuk kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat-hebat manusia, paling agung dalam dunia, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah labelkan Nabi pada malam Isra' sebagai hamba saja. Satu darjat kemanusiaan yang paling hina. Sebab Allah nak tarbiyah Nabi, Allah nak tarbiyah kita. Setinggi mana pun kita duduk hari ini, tinggi mana pun level kita, kedudukan kita, pekerjaan kita, pangkat kita, duit kita, gaji yang kita ada, status kita hari ini, ingat, jangan sombong. Allah nak ajar jangan sombong. Kamu tetap hamba Allah saja. Nabi yang hebat pun naik ke langit, setinggi tempat yang Allah bawa, Nabi lain pun tak sampai, Jibril pun tak lepas. Allah panggil Nabi hamba saja. Jadi isyaratnya Allah ajar kita, tinggi macam mana kita ingat, status kita ialah hamba sahaja, yakni hamba kepada Allah. Hamba Allah mesti jadi hamba Allah yang baik. Kalau yang tak baik itu macam saya kata tadi lah, jenis melawan, jenis tak mau dengar cakap. Baik, itu pendekatan yang kita nak buat dalam masyarakat hari ini. Dia kena tengok juga approach yang terbaik. 2-3 minggu lepas, saya dan beberapa geng ustaz, dan tengok dalam Facebook saya pun ada masuk, kami pergi ziarah Tuan Guru Datuk Harundin. Kan dia jantung Jadi appointment 2:30 petang. Jadi tengah hari Zuhur tu kami solat di Masjid Surah An-Nur tu lah, Bangi. Kemudian lepas sembahyang rehat kejap, bincang lah. Nanti masuk dalam rumah Datuk, siapa nak cakap dulu, lepas tu siapa nak sambung. 2-3 orang je, yang lain duduk diam je. Walaupun ustaz cakap banyak, duduk diam. Sebab yalah protokol kan, jangan cakap ramai-ramai kan pening. Jadi bila kami masuk, ramai, dalam 20 orang lebih ustaz-ustaz. Jadi apa yang kami rancang tak jadi.
Sebab bila kami masuk saja rumah dia, duduk, dia buka mulut dulu terus cerita masalah jantung dia. Yang kami dengar pun sakit jantung. Dia cerita masalah jantung dia, yang kami dengar, ya Allah, risau, takut. Daripada cerita dia tu, dia kata jantung dia tu kira dah habis. Ibarat bahasa hari ni tak boleh buat apa dah. Sampai JN pun keluar surat, hantar ke US. US kata we are not welcome. Tak boleh buat apa, kan? Jadi sekarang ni adalah dia makan, Tuan Guru makan adalah kot ubat herba apa benda tak tahu, daripada US juga. Jadi saya bukan nak cerita masalah jantung tu, tapi dia borak bab jantung lama. So kami target nak jumpa setengah jam je, lepas tu nak balik dah, sebab tak nak kacau, kan. Dah kali lajak sampai 1 jam, kami pula suruh berhenti, jangan cakap dah, kami nak balik. Kan? Sebab dia bercakap tu macam orang tak sakit jantung, kami dengar sakit jantung. Jadi poin dia, kami jumpa nak sembang bab hudud. Cerita sikit lah pasal hudud, kan, yang orang bercakap hari ni. Jadi tu Datuk sebut, dia kata betul lah, saya pun setuju. Dia kata pendekatan kita hari ni kepada kami ustaz ni dalam kuliah, dia kata kalau boleh tak payah sebut kalimah hudud. Walaupun hudud ni Allah sebut dalam Quran, kan, betul, ayat Quran, kalimah tu mulia. Tapi kata Tuan Guru, sebab orang telah mencemarkan perkataan itu. Dia sebut hudud, orang nampak, oh teruk benar, perkataan tu mengerikan, memfobiakan setengah manusia. Perkataan tu baik, sebab Allah sebut dalam Quran, wa tilka hududullah, tapi orang telah mencemarkan. Jadi dia kata lebih baik guna kalimah lain. Contoh, undang-undang jenayah syariah Islam, itu lebih sedap orang dengar, dan perkataan tu belum tercemar. Itu pendekatan. Tapi betul, sebab saya pergi setengah tempat, saya kuliah maghrib, saya tak cerita panjang, saya sebut perkataan hudud saja, bergegar sliding door. Sebab ada orang tak boleh dengar, dia jadi sawan. Tapi bukan sawan babi, dia panggil sawan panda yang baru punya. Sebab panda duduk, kan, kita pun dengan kuliah duduk aja, dia sawan panda dia panggil. Jadi tuan-tuan, saya sebut hudud, bergegar sliding door tu, 3 orang ketuk cermin, kan. Kita tengah kuliah, dia pergi ketuk cermin. Dia dengar perkataan, padahal dia orang Islam, duduk dalam surau. Jadi tukar. Sebab orang kita ni, dia kadang-kadang dengan tukar kalimah tu, dia boleh terima walaupun benda yang sama. Cuba sebut bodoh, marah kan orang Melayu. Bodoh, bangang, tolol, marah. Cuba sebut jahil, entah ni jahil lah, senyum macam macam tak ada apa-apa, kan. Rasa macam warak pula rasa. Kan, bunyi kalimah Arab tu, benda serupa je. Bodoh, jahil, jahil cakap Arab, bodoh cakap Melayu. Bila kita ubah pendekatan tu, dia boleh terima. Orang Melayu jangan cakap kafir kat dia, kan, tak boleh. Entah ni kafir, marah dia. Dia sebut kufur, okey, entah ni kufur, oh ya ke, kata dia. Ya ke? Kafir dengan kufur tu dua beradik, bang. Jadi orang Melayu ni dia ubah sikit je, dia boleh. Babi tukar khinzir, tapi saya tak sedap macam tu, tak best. Saya sedap sebut babi juga, biar terasa kebabian dia tu. Kan, kalau sebut khinzir ni macam makruh aja, kan. So babi tu, tu yang muntah terus, nak samak perut bagai puada, telan 6 gelas air kosong, 1 air tanah, nak samak, cerdik sangat lah tu. Kan, jadi tuan-tuan, ini orang Melayu kita. Sebab itu nak tarik dalam dakwah ni kena bijak lah. Kita tengok satu istilah tu orang tak apa terima, kita ubah istilah lain, kan. Pendekatan, benda sama, tapi kita nak tarik masyarakat ni bukan mudah. Jadi sebab itu yang kedua, jangan sombong. Dan yang ketiga tadi Allah pesan, jangan mendustakan kebajikan. Maknanya benda-benda baik kita kena akur dan usaha untuk buat. Biar kita jadi ejen
yang menyebarkan kebaikan. Jadi ejen yang menggalakkan orang buat baik. Zaman kita hidup hari ini, alhamdulillah ta'ala, syukur, ramai orang berebut nak buat baik. InsyaAllah ramai. Kita tidak nafi yang buat jahat pun ada, tapi biarlah kita ni dipilih dan dicalonkan oleh Allah untuk jadi manusia-manusia yang buat baik. Walaupun kita tahu nak buat baik bukanlah satu benda yang mudah, tapi insya-Allah semua orang ada peluang nak buat baik. Bukan mudah tuan-tuan nak buat baik kan? Susah. Nak jaga silaturahim susah lah, memang susah. Cabaran ni besar. Tak payah cerita orang lain. Kita nak jaga silaturahim adik-beradik ni, oh, masak. Tambah yang keluarga besar, adik-beradik ramai kan. Macam tuan-tuan adik-beradik ramai, mungkin 7 orang adik-beradik, 8, 9, 10 orang adik-beradik, pening. Saya tak ramai, 13 orang je. Taklah ramai sangat. Bolehlah main bola 2 pemain simpanan kan. 13 orang, pening kepalanya buat pasal tuan. Yang 5 pun dah serabut. Nak jaga ukhuwah adik-beradik susah. Tapi kalau kita boleh jaga, tu Nabi kata dah syurga. Nak jaga hubungan tu susah. Kami susun atur baru ni buat reunion. Saya tahun ni 2014 tahun reunion. Tu je kerja aku tahun ni. Reunion saja. Kan? Baru ni buat jumpa geng-geng mengaji rawang dulu yang dah 24 tahun tak jumpa. Kumpul balik, dapat dah dalam 5-60 orang lelaki perempuan yang mana kita dapat tarik hubungi ni. Itulah, umur dah 40 dah. Tapi bila jumpa tak rasa macam 40 kan. So jadi macam budak-budak balik. Tapi nak kumpulkan tu susah. Bila saya masuk gambar dalam Facebook, ramai juga yang satu sekolah dulu tapi lain batch kan. Dia pun tengok macam cemburu je kan. Alamak, kami tak dapat buat, ustaz dah boleh buat dulu gini-gini. Tapi nak susun tu setahun tuan masa. Ini esok lusa ni reunion geng Mesir pula dengan Ustaz Din Tontowi pula, geng Tontowi. 2 hari pula, 6 dengan 7. Jadi nak menyusun tu, nak cari kawan-kawan, ada yang hidup, ada yang dah meninggal. Jadi benda-benda ni memerlukan kesabaran. Dan kita niat tiap-tiap hari, ya Allah, bangun tidur niat, ya Allah, hari ni aku nak buat baik. Saya pesan untuk diri saya dan kita semua, bangun tiap-tiap hari niat. Lepas subuh tu, ya Allah, hari ni sepanjang hari aku cuba nak buat baik, ya Allah, tunjukkan jalan dia. Sebab kalau kita cari mungkin susah. Biar Allah yang bagi jalan. Macam mana kita nak buat baik itu? Minta, ya Allah, hari ni aku nak buat baik, aku nak buat baik, nak buat baik, tunjuk jalan, ya Allah. Sebab tuan-tuan, semua dia punya. Kalau kita cari pakai tak dapat tuan-tuan, biar Allah tunjukkan jalan tu. Kita doa saja, kita munajat saja, kita minta pada dia, insya-Allah dia akan tunjukkan jalan. Sebab itu orang yang menyembunyikan kebajikan, yang menolak kebajikan, Allah tak suka. Allah akan susahkan hidup dia di akhirat besok. Di dunia pun susah, esok mati akhirat, harta benda semua tak boleh tolong dia. Jadi ingat, bila kita nak buat apa juga yang saya sebut di awal tadi, istilahnya ialah kebaikan, minta tolong dengan Allah, rajin minta tolong dengan Allah, kena minta tolong dengan Allah. Sebab cabaran dia besar. Tuan-tuan nak susun program di surau, cabarannya besar. Kami seustaz berceramah surau masjid tiap malam, cabaran dia besar. Kita nak susun program Ramadan, kita jadi AJK surau, pening kepala cari ustaz, besar cabaran. Kadang-kadang kita dah susun elok, AJK lain cari. Tiba-tiba satu malam 3 ustaz datang serentak, 3-3 tak nak mengalah.
Akhirnya jadi forum perdana. Sagu hati satu pula tu, bahagi 3. Kan? Jadi benda ni secara biasa dah lalui benda-benda ni. Bertembung kuliah, kadang-kadang tak perasan jadual, tersilap letak tarikh, pergi. Kadang-kadang dah set dah tarikh ni ke sini, tapi steering corner ke tempat lain pun ada juga. Macam-macam jadi cabaran nak buat baik. Sebab itu yang penting usaha, dan jangan sekali-kali sebagai seorang Muslim, yang saya sebut dah banyak kali di banyak tempat, tak boleh sebagai Muslim dalam hidup kita hari ini wujud apa istilah yang kita panggil sebagai orang yang berputus asa. Sebagai orang Islam, kita tak boleh berputus asa, berputus harap daripada rahmat Allah. Tak boleh kecewa. Sebab saya dah cerita dah banyak kali, kenapa perlunya kita nak kecewa, sedangkan kita ada Allah Ta'ala. Tak perlu kecewa. Malu dekat Iblis. Sebab kalau kita baca sejarah Iblis, syaitan ni tak pernah kecewa. Entah pernah dengar Iblis kecewa? Saya tak pernah dengar tak. Iblis mati, bunuh diri beramai-ramai, pernah? Tak ada. Yang mati siapa? Manusia. Terror Iblis buat kerja, tuan. Dia buat kerja smart. Dia buat kerja smart. Saya bukan nak puji Iblis, dengar kembang nanti. Tapi nak bagi tahu, Iblis ni dia buat kerja smart. Dia tak buat banyak kerja, dia buat satu kerja saja. Kerja dia menghasut. Menghasut dan terus menghasut. Yang buat kita, bukan Iblis. Iblis tak buat, tuan-tuan. Yang buat kita. Kita ni termakan hasutan dia. Kerja dia hasut anak cucu Adam. Katalah lepas kuliah kasut saya hilang, tapi jangan berlaku lah. Kalau jadi aku tak datang lah surau ni. Ini ikrar saya lah. Kan? Ini pengakuan ikhlas daripada saya. Kan? Kalaulah kasut saya hilang lepas kuliah ni, tuan-tuan nak kata siapa ambil? Nanti Abang Razak kata, Ustaz, Iblis ambil masa kuliah tadi. Tak pernah saya dengar selipar Ustaz hilang, Iblis ambil. Tapi dalam kereta standby dah selipar. Memang dah biasa jadi. Jadi tuan-tuan, yang hilang ambil itu bukan Iblis. Orang yang ambil, orang yang dengar kuliah. Iblis bisik, Ustaz pakai kasut baru, ambil lah berkat. Iblis cakap. Dia pula bersembang bab berkat tak wahara kan, tuan. Dia tak ambil kasut Ustaz, yang ambil kita. Hasil hasutan dia. Nampak? Terror dia buat kerja. Tabung Jumaat esok lusa, siapa ambil? Orang yang pergi sembahyang Jumaat. Iblis bisik, tabung ada 25 bang, kata dia. Kau ambil satu bukan orang nampak. Kalau lepas salam buat lagi terus. Ambil buat lagi, masuk bakul jalan. Iblis tak buat. Yang curi orang pergi sembahyang Jumaat tu. Lepas bagi salam minta hidayah, pergi curi pula. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Betul-betul lurus jalan dia lepas kuliah tu. Lepas keluar tu ambil elok je, lurus jalan dia. Iblis hasut. Iblis tak buat. Yang bunuh orang siapa? Iblis yang suruh. Dia bisik, bunuh budak tu, tangkap budak 2 bulan 2 tahun tu, pergi kerat kepala dia kat Sungai Kelang tu kan. Iblis yang suruh. Nampak permainan Iblis macam mana kan? Dia tak buat, tapi kerja dia hasut kita untuk buat. Saya nak tanya tuan-tuan, antara kita dengan Iblis, siapa lebih jahat? Berani jawab. Hadiah dia coklat. Manusia ke Iblis? Manusia kan? Kita dengan Iblis, paling jahat kita, bukan Iblis. Iblis memang jahat dah. Paling jahat kita. Sebab apa? Kita ambil dalil Firaun yang mengaku jadi Tuhan. Firaun tu manusia kan?
Dia bukan iblis, tapi dia boleh mengaku faqala ana rabbukumul a'la. Firaun kata, akulah Tuhan yang paling besar, paling tinggi. Iblis dengar terperanjat, luruh jantung ni. Dia pergi kejar Firaun lepas isytihar tu. Dia pergi kejar, tanya, betul ke apa yang aku dengar? Kau mengaku jadi Tuhan tadi. Firaun kata betul. Bukan buat melawak ni, betul. Iblis kata, hari ni kami surrender, kalah, tabik sikit. Iblis pun selut tuan. Sebab kata Iblis, jahat kami pun tak pernah mengaku jadi Tuhan. Jahat-jahat Iblis dalam neraka, dalam syurga dulu kan, dia bukan mengaku dia jadi Tuhan, dia tak nak dengar arahan Allah suruh sujud. Itu je. Tu yang Allah marah, keluarkan dia. Bukan dia pergi mendabik dada jadi Tuhan. Tapi Firaun tak tahu jom pangkal, tiba-tiba isytihar jadi Tuhan. Terkejut Iblis. Terkejut dia. Maknanya kita memang teruk daripada Iblis kalau tak kena gaya. Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah dah warning 3 kumpulan manusia ni, kalau jadi Allah susahkan hidup dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, yang paling penting kita ubah diri kita. Ambil semangat kawan-kawan kita yang baik-baik ni, tompang semangat. Dan ambil semangat Ramadan yang makin hari makin hampir. Berapa hari lagi Ramadan? 24 hari. Ha? 24. Tak ada. 24. Tu URN tu siapa dia tu? No. Ustaz Rahim Nasir. No. Pandai pula tulis URN kat situ. Baik, jadi 24 lah. 24. World Cup bila? No. Berapa hari lagi? Saja nak test ini. Baik, jadi tuan-tuan, tak apa, kita ambil semangat Ramadan lagi 24 hari lebih kurang, untuk kita ubah diri kita ke arah yang lebih baik daripada apa yang ada hari ini. Dan yang penting sekali saya sebut tadi, jangan putus harap, teruskan berdoa, teruskan berdoa, teruskan berdoa. InsyaAllah Allah akan bagi jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, akhir sekali tuan-tuan, kita buat 1-2 kesimpulan pada tengah hari ini. Yang pertama sekali, buang penyakit bakhil, kedekut, tamak, terlalu sayang harta dalam diri kita, kita buang. Yang kedua, buatlah baik walaupun kecil pada pandangan manusia, kerana kita tidak tahu pada pandangan Allah itu bagaimana. Mungkin kita sedekah RM1, RM2, orang tengok kecil lah, tapi Allah tengok, kita tak tahu. Yang penting niat mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya berhenti setakat ni dulu untuk tengah hari ni. InsyaAllah nanti kita sambung baris yang berikutnya di bawah sekali, pada kuliah kita Ramadan. Ramadan ada kan? Ramadan ada kuliah? Ada, insyaAllah. Kita jumpa Ramadan bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang sudi hadir pada tengah hari ini. Dan sebelum saya akhirkan majlis tengah hari ini, saya mohon jasa baik tuan-tuan untuk mohon sedikit sumbangan untuk kita salurkan pada Mahat Tahfiz milik salah seorang sahabat saya yang berada di Muar Johor, untuk kita lengkapkan sikit lagi, sikit tak sikit lah, tapi duitnya banyak nak guna untuk bangunan kita panggil Blok C yang masih dalam pembinaan, yang sebahagiannya sudah siap dan untuk dilengkapkan lagi insya-Allah. Jadi sumbangan tuan-tuan akan saya salurkan, sebab kami geng-geng ustaz ni memang terlalu banyak dana yang diperlukan untuk kita bantu banyak benda yang ada di luar sana. Jadi apapun, saya dahulukan terima kasih pada sumbangan tuan-tuan. Mudah-mudahan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih pada semua. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa.
Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama' marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.